apa yang paling saintis bimbang akan berlaku dalam masa terdekat sekiranya dunia perlu memulakan kembali ujian makmal daripada tahap 0. Berarti virus ini merebak dengan 8 kali kekuatan, angka jangkitannya merentas semua benua di seluruh dunia, dan pada waktu yang sama vaksin yang ada tak boleh upgraded. Berarti vaksin yang ada ni, Pfizer kata, Moderna kata, AstraZeneca kata, Sinovac dan Sinopharm juga kata, Johnson & Johnson juga kata, semua vaksin di dunia mengatakan bahawa ujian makmal perlu kembali kepada kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi di Garasi hari ini, siaran 27 hari bulan November 2021. Selepas saja trafik datang dan kita akan bercakap tentang Omicron variant. Kalau saudara nak dapat data Omicron variant, saya akan share sebentar lagi untuk saudara tahu. Dan data ini adalah data penuh yang telah pun dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan disusun semula oleh The Guardian, sebuah akhbar kontemporari yang paling prominent dan juga paling advance dalam penyiaran berita-berita mengenai isu kesihatan. Saya pun dah habiskan malam tadi, petang tadi, sampailah sekejap sebelum siaran dengan melihat perkembangan mengenai Omicron di CNN, BBC dan juga Al Jazeera. Pattern laporannya sangat luar biasa dan saya fikir kata 2 minggu daripada sekarang dunia akan diancam bencana yang besar apabila varian ini sebentar tadi telah disahkan, bukan saja dikesan di Afrika Selatan tapi juga dikesan di Botswana, di Mozambik, tapi yang paling teruk dia juga telah dikesan di Hong Kong, Israel, Belgium, Jerman dan juga Perancis. Saya rasa besok lusa masih akan ada lebih banyak negara akan mengisytiharkan bagaimana varian Omicron yang dulu dikenali dengan nama B11529. Nama lamanya adalah B11529 yang mula dikesan di Afrika Selatan dia sebenarnya dikesan pada 6 hari bulan November tapi hanya disahkan pada 11 dan 16 hari bulan November. Dengan kadar jangkitannya hanyalah 200 kes sehari. Tetapi 3 hari lepas, kadar jangkitannya melambung kepada 2,500 kes sehari. Dan dia menjadi pattern jangkitan yang sangat luar biasa di Afrika Selatan. Tetapi oleh kerana negara-negara seperti Mozambik, yang juga menjadi tempat yang dikesan varian ini, tidak mempunyai makmal kesihatan yang kompeten untuk menghantar laporan, saya percaya Mozambik dan juga 6 negara yang senarai hitamkan oleh semua negara. Malaysia menyenarai hitamkan 7 negara di Afrika Selatan dan sekitarnya daripada menjalankan penerbangan. Singapura juga mengeluarkan senarai yang sama. Amerika menyenaraikan 8 negara. Kesatuan Eropah menyenaraikan 7 negara yang membatalkan dalam tempoh 24 jam semua penerbangan. Manakala ada satu penerbangan terbabas masuk ke Belgium. Dengan 69 daripada mereka yang berada dalam kapal terbang tersebut telah disahkan COVID-19. Tetapi belum ada laporan daripada 69 orang yang masuk daripada penerbangan daripada Afrika Selatan tu. 69 yang ada itu sama ada mereka membawa varian Omicron ni ataupun tidak. Omicron adalah daripada kata Yunani, Greek lama. Kerana apabila Pertubuhan Kesihatan Sedunia mula tidak mahu menamakan varian berasaskan negara yang dikesan, maka varian telah ditukar nama. Seperti varian yang Beta daripada Brazil, varian Alpha daripada UK, varian Delta daripada India. Jadi untuk varian ini saya fikir dia adalah varian yang ke-15 dikenal pasti. Maka dia dinamakan sebenarnya dengan nama Omicron, iaitu bintang yang ke-15. Dalam kepercayaan orang Yunani. Tuan-tuan, bahayanya varian ini adalah satu kerana dia mempunyai mutasi ataupun spike protein. Lebih daripada 30 jenis spike protein di dalam satu varian ini. Iaitu melebihi sekali ganda daripada 15 spike protein yang dikesan dalam varian Delta. Berarti itulah yang menyebabkan dunia menghantar isyarat panik hari ini. Kalau saudara buka Facebook dia tak pernah panik. Dia hohe-hohe je. Kalau saudara pergi saja ke CNN, BBC, Al Jazeera online ataupun TV-nya, saudara akan dapat melihat
bagaimana begitu kerap sama ada beritanya, crawlernya, headingnya dan news breaknya bercakap tentang varian ini. Kerana saya fikir kata dalam 7 hari ke 14 hari, kemungkinan besar lebih banyak negara-negara besar dan negara-negara yang menerima banyak penerbangan akan melancarkan lockdown penuh. Setakat ini mereka hanya melancarkan larangan penerbangan daripada 7 ke 8 buah negara Afrika yang berjiran dengan Afrika Selatan daripada merentas masuk ke negara mereka, termasuk Malaysia dan Singapura, mengumumkan halangan penerbangan dari mana-mana negara Afrika Selatan dan 6 negara yang saya sebut tadi itu, Botswana, Mozambik semua tu. Jadi saya fikir kata di tengah-tengah dunia sedang bercakap mengenai 700,000 angka kematian baru yang diunjurkan oleh WHO di Eropah. Ketika WHO mengeluarkan unjuran ini, varian Omicron belum lagi dikenal pasti. Dah 700,000 dia unjur berdasarkan kepada gelombang baru jangkitan yang berasaskan kepada merosotnya kesan vaksin selepas 6 bulan disuntik kepada penduduk Eropah. Dengan datangnya varian ini, tuan-tuan, dia menjadikan gandaan dunia bertimpa. Satu adalah menghadapi ancaman buruk di Eropah yang sudah pastilah juga kesan daripada merebaknya wabak ini di Eropah, dia akan menjejaskan banyak benua-benua lain di dunia. Tetapi sekarang ancaman datang daripada dua benua. Dengan penemuan varian ini di Afrika Selatan, berarti Afrika kini menjadi pengeksport varian yang paling berbahaya dalam sejarah COVID-19 selepas 20 bulan. Dia dikenal pasti bermula dengan itu yang saya beritahu saudara tu, November ni, tuan-tuan. Varian yang pertama dikenal pasti di dunia, di Hubei, China adalah pada 17 bulan November 2019. Dan varian ni dikenal pasti pada 6 hari bulan November. Tapi disahkan sebagai varian berbahaya. Sebelum dia pada 6 hari bulan November, dia dipanggil VUI, Variant Under Investigation. Cuma pada 16 hari bulan lepas, barulah dia disahkan sebagai VUC, varian under concern, iaitu varian yang membimbangkan, yang saya tafsirkan sebagai varian yang berbahaya. Tetapi makmal telah menemui spike-nya, iaitu spike protein di dalam virus ini, virus Omicron ni. Kekuatannya adalah 30 lebih jenis mutasi. Berbanding Delta yang selama ini mempunyai 4 kali kekuatan daripada varian virus asal yang dikenal pasti di China tu. Berarti varian ini menggandakannya menjadi 8. Kerana daripada 15 spike, dia menjadi 4 kali ganda daripada spike protein asal dari virus biasa yang dikenal pasti di Hubei dan Wuhan, China. Berarti daripada 15 dah jadi 4 kali ganda, naik 30, berarti dia menjadi 8 kali ganda daripada varian asal. Dan ini adalah mutasi yang luar biasa setelah lama kita tidak mendengar varian baru. Kerana daripada varian Delta, kita hanya mendengar sub-varian saja, AY4.2. Tetapi dengan penemuan varian 51129, yang kemudiannya ditukar kepada nama Omicron ataupun bintang ke-15 dalam kalender Yunani, dia meletakkan dunia dalam keadaan yang sangat teruk. Saya beritahu pada saudara kata sudah terlewat untuk mengekangnya kerana Belgium, Botswana, Hong Kong. Hong Kong adalah negara di Asia yang menjadi platform pula daripada Hong Kong. Afrika Selatan adalah pintu keluar bagi semua penerbangan utama dari benua Afrika. Okey, dan Hong Kong adalah salah satu destinasi utama bagi pintu keluar bagi semua penerbangan persinggahan daripada benua luar yang singgah di benua Asia. Daripada Hong Kong dia akan berlaku banyak penerbangan. Kita tidak tahu daripada tempoh 6 hari bulan November ketika varian ini mula dikenal pasti. Sampailah semalam 26 hari bulan November, iaitu ada lebih kurang 20 hari. Sama ada kita menerima lolosan penerbangan daripada negara-negara yang disebut, iaitu Belgium, Hong Kong terutamanya yang paling dekat. Jadi kerana virus ini telah pun disahkan berada di Belgium, Botswana, Hong Kong dan Israel, dan sebentar tadi baru saya tengok berita Jerman mengesahkan mereka juga mempunyai kes bagi varian ini. Berarti varian ini telah berada di semua tempat, dan saya fikir kata esok lusa minggu ni akan penuh dengan pengesahan negara-negara lain menghantar laporan makmal bahawa varian ini telah ditemui di negara mereka, dan kita berdoa banyaklah supaya jujukan venom yang akan dibuat, jujukan genom yang akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di Malaysia ni, tidak ada varian ini. Kerana pada 16 hari bulan hinggalah pada 25 hari bulan, varian ini dianggap sebagai silent. Belum lagi menjadi varian yang mendapat perhatian yang luas. Jadi dia telah bergerak di seluruh dunia 20 hari tanpa dapat dikesan sebagai varian membahaya. Kecuali apabila pengisytiharan pada 16 hari bulan tu, November, pengisytiharan ini tidaklah dilakukan secara berleluasa.
bagi membolehkan negara-negara yang mengesyaki sepatutnya pintu penerbangan udara telah ditutup mengambil langkah lebih awal. Kita hanya mula menutupnya mulai semalam. Berarti 7 penerbangan daripada negara yang disenaraikan ni, daripada negara yang dah ada kes ni, Malaysia menutup 7 penerbangan untuk masuk ke KLIA atau mana-mana lapangan terbang antarabangsa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu perkara yang kita sebut sebagai mendengar bisikan dan membaca jeritan. Ini saya bagi kepada saudara, kalau selalu berlaku pada saya sebagai wartawan, saya akan dengar bisikan tu. Bisikan tu fakta juga. Kemudian saya akan pergi melihat jeritannya. Begini apabila segmen kesihatan mengeluarkan bisikan, kita panggil news, dia flash, dia bisik, ini ada varian bahaya, ini ada varian bahaya. Waktu jangkitan 700,000. Waktu Kesatuan Eropah menerima amaran daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang dalam tempoh 90 hari akan ada 700,000 kematian, pasaran saham tak jatuh dan harga minyak tak jatuh. Harga minyak meningkat daripada $63 setong, kemudian naik kepada $71 setong, kemudian menjangkau $76 setong. Ketika berita ini dilaporkan, sebab setiap kali saya dah dilatih untuk membaca bisikan informasi kesihatan dan melihat impaknya, jeritannya dalam sektor ekonomi. Waktu Eropah menerima amaran bahawa 700,000 kes kematian akan berlaku dalam tempoh 3 bulan musim sejuk, di mana gelombang kelima ataupun gelombang kelima di negara-negara yang parah seperti Perancis, Itali dan juga Jerman dipanggil gelombang kelima kerana mereka dah 5 kali circle jangkitan besar dan menjadi gelombang yang ketiga di seluruh Eropah. Waktu benda ni dikeluarkan, di mana unjuran kematian dan angka kematian yang tinggi ni dikeluarkan, pasaran harga minyak naik dengan baik dan bursa saham berada dalam keadaan yang sangat baik. Tapi 24 jam selepas WHO mengesahkan mengenai Omicron, 24 jam ya tuan-tuan, harga minyak jatuh 11% daripada $76 kepada hanya $68. Dan harga minyak jangka jatuh lagi hari ini. Sekejap lagi malam, kalau saya lari pergi tengok CNN, saya berani jamin harga minyak akan berada dalam paras 63 ataupun $64. Akan turun lagi. 4 bursa saham utama di dunia. 4 bursa saham utama di dunia juga merudum antara 2 ke 4%. Dan saya berani jamin apabila varian ini dah masuk Eropah dan varian ini dah sampai ke Hong Kong, bursa saham Jepun akan jatuh. Nikkei di Jepun akan jatuh. Sekiranya kes ini berlaku juga di Amerika, berarti bursa saham US juga akan jatuh. Bursa saham di Eropah dah jatuh. Berarti kita membaca betapa seriusnya sesuatu maklumat apabila responnya oleh ahli ekonomi. Kerana macam ni tuan-tuan, 10 yang maklumat yang diterima oleh masyarakat awam macam kita ni 10. Kita terima 10 je maklumat, katalah saya bentang kepada saudara 10. Berarti pemain ekonomi menerima 50 maklumat, iaitu 5 kali ganda lebih tinggi maklumat disebarkan pada orang awam. Kerana maklumat disebarkan pada orang awam ni adalah maklumat yang disahkan. Tetapi tak timbul TIPS tak timbul. Tetapi sektor ekonomi, pemain ekonomi akan menerima tip yang lebih. Berarti mereka akan diberitahu ini akan berlaku, segmen mana akan jatuh, negara mana yang akan mengalami jangkitan mendadak, syarikat penerbangan mana yang akan merudum, pengguna industri mana yang akan terjejas. Itu menjadikan harga minyak akan turun. Kerana harga minyak akan melihat bahawa sekiranya Amerika kena, sekiranya Eropah kena, sekiranya Asia kena, jadi negara-negara industri akan menghentikan import minyak bagi penggunaan jana kuasa industri. Manakala paling besar sekali sekiranya benua yang menggunakan penerbangan yang paling besar, iaitu Eropah, Amerika, penerbangan domestik Amerika dan juga penerbangan domestik di kalangan negara Eropah, menyebabkan harga minyak jatuh. Jadi kita kata berbisik yang dibisik oleh sektor kesihatan. Kita nak tahu besar atau tidak impak dia, kita lari dan melihat apa yang sedang berlaku dalam sektor ekonomi. Jadi ketika maklumat mengenai 700,000 kes kematian baru di Eropah akan dilaporkan dalam tempoh 90 hari, harga minyak tak jatuh. Saya tengok naik 63, pergi 66, 68, kemudian mencapai 71, naik tahap puncak $76 USD setong. Tapi 24 jam saja, iaitu pada 26 hari bulan bila varian ini disahkan oleh WHO, harga minyak turun jatuh 11%. Menjadikan dia dijual hanya harga $68. Sekejap lagi pasaran akan buka balik sekitar pukul 1 pagi. Saya berani jamin harga minyak akan berada hanya paras 63 ke $64 setong. Dan bursa saham juga akan mula jatuh, terutama bila kena saja. Jadi HKSE dan juga Nikkei di Jepun dan HKSE di Hong Kong juga akan merudum dengan teruk kerana Hong Kong telah mengesahkan, mereka juga mengesahkan wujud varian ini di Hong Kong. Varian ini telah dikesan di Hong Kong, varian ini telah dikesan di Belgium, Botswana dan juga Israel. Ini yang tak terkini. Tadi sebelum live pukul 8.02, saya melihat Jerman telah mengesahkan, mereka juga menerima varian ini. Kita tunggu saja kalau UK mengesahkan, mereka juga telah menerima varian ini.
Dan satu lagi yang paling mengejutkan, 69 daripada mereka yang baru tiba daripada Afrika Selatan di Belgium juga disahkan positif dalam flight tu. Flight tu sekarang di kuarantin. Dan mereka kita sedang menanti jujukan genom. Sama ada 69 orang yang baru tiba daripada Afrika Selatan ini adalah mereka yang juga positif varian Omicron. Untuk sepengetahuan saudara, pada 16 hari bulan, waktu varian ini mula dianggap sebagai VUI, variant under investigation. Kes jangkitannya hanya 200 hari, 200 hari, 200 hari. Tetapi pada 24, 25 dan 26 hari bulan, 26 tu baru digazetkan sebagai Omicron, iaitu varian VUC, variant under concern, iaitu varian yang membimbangkan. Angka jangkitannya mendadak menjadi 2,500 kes sehari, berarti jangkitan lebih tinggi. Cuma di bawah jangkitan genom, jujukan genom mengesahkan tu, angka yang kena di bawah virus ini adalah meningkat 10 kali ganda. Jadi untuk semua, saya dah bagi tahu kalau sebelum ni berita yang paling menakutkan, November rain ni, macam saya kata tadi kan, November adalah bulan pertama kali varian ini dikenal pasti pada 17 November di Hubei dan Wuhan, China tu. Pada 6 November, dia dikesan di Botswana. Pada 16 hari bulan, dia digazetkan sebagai VUI, variant under investigation. Dan pada 26 hari bulan, dia disahkan sebagai VUC. Berarti November ni dah masuk November, genaplah 2 tahun. Dari segi pengesahan dan juga penemuan virus COVID-19. Jadi berarti dunia akan kembali kepada pusingan ancaman yang luar biasa. Dan saya fikir kata, teori bahawa kita sedang ataupun negara-negara maju akan masuk kepada fasa endemik pada Januari tahun 2022, kemungkinan akan memasuki fasa baru. Jangkitan yang sangat luar biasa, angka kematian lebih tinggi dan panik yang lebih dahsyat. Ada 3 perkara yang sedang dikaji oleh semua pemain makmal sekarang untuk melihat para saintis. Pertama adalah untuk mengesahkan satu, berapa pantas virus ini, varian ini boleh merebak. Sebab walaupun ada data mengatakan dia merebak 200, dalam masa 10 hari dia menjadi 2,500, tapi makmal akan mengesahkan kekuatannya. Cuma makmal boleh mengesahkan varian ini mutationnya daripada Delta yang hanya ada 15 spike. Varian ini mempunyai lebih 30 spike. Varian ini adalah mutasi di antara Beta dan Delta. Ingatlah, varian ini adalah mutasi perkahwinan varian Delta yang berasal dari India dan varian Beta. Berarti varian yang mempunyai 4 kali ganda kekuatan iaitu Delta, mutasi dengan Beta yang mempunyai 2 kali ganda kekuatan berbanding virus asal yang berasal daripada China. Sebab itulah varian ini diunjurkan pada kekuatan 8 kali ganda daripada virus biasa dan diunjurkan 4 kali ganda kekuatannya daripada Delta. Jadi ini update saya bagi pada saudara, saya rayu pada saudara semua yang belum lagi booster, yang telah disenaraikan dalam senarai booster. Anak-anak yang ada mak ayah yang dah ambil 2 dos tapi sepatutnya berada dalam community booster kerana berusia 60 tahun ke atas, pujuk mak ayah, kata dunia sedang melalui satu lagi proses tragedi yang luar biasa. Saya bagi tahu juga kepada saudara, selain daripada mereka sedang mengenal pasti kekuatan varian ni, persoalan yang paling besar hari ini Moderna dan juga Pfizer telah mengeluarkan kenyataan. Mereka akan memberi respon pantas kajian sama ada vaksin yang mereka berikan boleh menandingi virus ini. Dia dua dulu yang keluarkan kenyataan. Pfizer dan Moderna AS. Kedua-dua berpengkalan di Amerika Syarikat telah mengeluarkan kenyataan. Makmal mereka sedang menguji kaji dan akan mengeluarkan laporan secepat mungkin. Untuk pengguna dunia, sama ada vaksin yang saudara ambil boleh bertahan dengan kekuatan varian Omicron. Jadi kita tunggu dalam tempoh terdekat dan ini kata mereka makmal memerlukan 2 hingga 3 minggu. Jadi antara 14 ke 21 hari barulah makmal boleh mengesahkan sama ada dos vaksin yang telah dikeluarkan oleh jenama Pfizer dan jenama Moderna AS ni relevan untuk menghadapi virus ini, varian baru ni. Yang strain ni dipanggil cara perebakannya pula. Selain daripada kita nak kenal virus tu, mutation dan juga kekuatan spread dia, cara dia menyebar, strainnya pula, cara penyebarannya juga perlu dikaji. Dan kemudian akan tunggu fasa yang kedua, pengesahan sama ada vaksin yang telah kita ambil relevan ataupun kompeten untuk melindungi diri kita daripada gangguan, daripada serangan jangkitan virus baru ni. Dan yang ketiga barulah dilihat drug, sama ada perlu vaksin baru dibuat bagi menandingi kekuatan vaksin ini sekiranya makmal mengesahkan kata
vaksin yang kita ambil tak boleh bertahan dan boleh diceroboh oleh varian Omicron. Itu yang saya update pada saudara dengan panjang tu. Admin dah bagi link, saudara boleh ambil link tu je. Mudah saudara faham. Saya berterima kasih pada The Guardian ni. Satulah saya The Guardian ni, satu saya baca lah. Sama ada sportnya. Entertainment saya kurang ambil daripada The Guardian. Selalunya bola sepak saya akan pergi pada The Guardian. Politik saya akan pergi pada The Guardian. Tapi kalau kesihatan, The Guardian lah yang paling prominent. Mereka adalah akhbar yang sangat concern. Kalau saudara baca link yang diberi oleh admin selepas ni, saudara akan faham semua benda sebab detail yang dipanggil bagaimana nak memahami apa itu Omicron diringkaskan dengan padat. Saudara hanya memerlukan baca 6 minit je. Saya dah try tadi, saudara hanya perlu baca 6 minit je. Artikel ini kurang daripada 800 perkataan. Jadi saudara boleh faham semua perkara yang dipercakapkan mengenai varian ni. Kemudian saya bagi tahu kepada saudara lah, benda yang paling penting yang saudara kena lihat di sini adalah satu, sama ada vaksin yang ada sekarang ini mampu melindungi diri kita daripada gangguan varian ni. Dan yang kedua, apa yang paling saintis bimbang akan berlaku dalam masa terdekat sekiranya dunia perlu memulakan kembali ujian makmal daripada tahap 0. Berarti virus ini merebak dengan 8 kali kekuatan, angka jangkitannya merentas semua benua di seluruh dunia, dan pada waktu yang sama vaksin yang ada tak boleh upgraded. Berarti vaksin yang ada ni, Pfizer kata, Moderna kata, AstraZeneca kata, Sinovac dan Sinopharm juga kata, Johnson & Johnson juga kata, semua vaksin di dunia mengatakan bahawa ujian makmal perlu kembali kepada kosong. Berarti tak boleh upgraded vaksin yang ada, tetapi perlu dibuat vaksin yang baru. Ini akan meletakkan masyarakat dunia dalam keadaan yang lebih teruk. Itu adalah worst come to worst. Saya berdoa, ya Allah, tidaklah begitu buruk. Tidaklah seburuk ini ujian yang kamu turunkan ke atas kami. Ketika dah 2 tahun, kita mencari jalan keluar untuk menghadapi ancaman daripada Delta yang mempunyai 4 kali ganda kekuatan, serta Lambda dan 6 saudaranya. Delta daripada India, Lambda daripada Amerika Selatan. Dan kali ini Afrika pula menghasilkan apa yang dipanggil sebagai Beta plus Delta.